pembelajaran untuk topik geometri koordinat. Okay, subtopik seterusnya ialah garis selari dan garis serenjang. Okey, garis selari ataupun dalam bahasa Inggeris parallel line. Okey, parallel lines. Yang ni pula perpendicular lines. Perpendicular lines. Okey. Okey, dua-dua berkaitan dengan kecurunan. Sebab itulah cikgu minta kamu cari kecurunan untuk pasangan garis yang sebelum ni. Okey, kecurunan contohnya macam ni. Catat kat tisin Okey. Ni kecurunan dia kosong. Okey, kecurunan dia kosong. Senang dia nak jalan atas ni kan. Okey, kecurunan dia kosong. So, equation dia katakanlah 2. So, equation dia y sama dengan 2 je. Sebab m dia kosong. Y sama dengan mx tambah c. Dia pintas dekat 2. So, y sama dengan 2 sebab m kosong. Laju je jalan kan. Okey, macam kita jalan atas lantai. Tak cerun langsung. Okey, kalau macam ni. Okey, tekan tisin. Kalau dia macam ni, cerun dia positif. Okey, dia naik macam tu, cerun dia positif. Okey, kalau sebaliknya macam ni, hijau Okey, cerun dia negatif. Ni M sama dengan positif. Okey, yang ni M dia negatif. Okey, sebab dia turun macam ni. Okey, kalau garisan dia macam ni pula, macam tu. Okey, so cerun tu tak cerun ni. Macam kita panjat dinding kan, susah kan. Okey, ni M dia sama dengan infinity. Okey, ni sekadar ulang kaji lah yang perlu kamu tahu. Okey. Okey, kalau ada dua garisan pula, satu garisan merah dan satu garisan hijau yang macam ni. Okey, cikgu buat tanda macam ni. Bila dia selari, okey, bila dia selari, nampak tak apa kaitan dengan cerun? Okey, pintasan lain tau. Ni C. C yang pertama dengan C yang kedua lain. Okey, tapi apa yang sama? M dia sama. Dia garisan-garisan selari, maka M1 dan M2 adalah sama. M1 sama dengan M2. Cikgu akan terangkan tentang serenjang dalam apa ni slot sekali lagi lah. Okey, tentang serenjang. Okey, kita tengok selari dulu. Okey, dan tugasan yang terakhir yang cikgu bagi tu adalah untuk cari kecerunan. Okey, dalam persamaan garis lurus. Okey, kita pandai juga walaupun dia sorokkan dalam bentuk arm ataupun bentuk pintasan, kita pandai cari dia punya kecerunan dengan syarat kita rewrite equation tersebut dalam bentuk kecerunan. Y sama dengan mx tambah c. Okey, so y sama dengan mx tambah c. Yang kahwin dengan m ni ialah, yang kahwin dengan x ni, yang ni ialah kecerunan dia. Okey, contoh yang cikgu bagi dalam tugasan kamu baru ni ialah 4x tambah 6y sama dengan 5. Dan satu lagi pasang, 2x sama dengan 6 tolak 3y. Okey, cikgu minta cari kecerunan untuk kedua garis ni. Okey, semua dah pandai cari kecerunan. Okey, kita rewrite balik equation kita dengan jadikan y sebagai perkara rumus ataupun y tajuk. Okey, mari kita tengok kat sini. So, 6y tinggal kat sini. Kita bawakan x ke sebelah sana. So, negatif 4x tambah 5. Okey, maka y sahaja negatif 4 bahagi dengan 6. Negatif 4 bahagi dengan 6x dan 5 pun bahagi dengan 6. Maka yang ni okey, y sama dengan mx tambah c. Kita ringkaskan negatif 2/3x tambah dengan 5/6. Maka M kita ialah negatif 2/3. M yang pertama, M untuk garisan pertama ni, garisan yang pertama, kita dapat M dia negatif 2/3. Okey. Dan untuk garisan yang kedua, jom kita cari garisan yang kedua. Okey, sama juga dengan syarat kita tulis dalam bentuk kecerunan.
Okey, Y tajuk, bawakan Y sebelah sini lebih mudah. Okey, so 3Y. Cikgu bawakan X ke sebelah kanan persamaan negatif 2X. 6 maintain belah situ. Okey, kita nak Y saya sebagai tajuk. 3 tak mau. Okey, so negatif 2/3X tambah dengan 6/3 2. Okey, maka yang kahwin dengan X ni ialah M kita. M untuk garisan yang kedua, negatif 2/3 juga. Negatif 2/3 juga. M ataupun kecurinan garisan yang pertama, negatif 2/3. Kecurinan garisan yang kedua pun kita dah buktikan tadi, kita dapat negatif 2/3 juga. Okey, bagi kes yang M ataupun kecurunannya sama, okey, M1 sama dengan M2. Okey, M1 sama dengan M2. Maksudnya dua garis ni adalah selari. Okey, garis lurus. Macam ni, garis lurus tu adalah selari. Okey, selari. Dalam bahasa Inggerisnya ialah parallel. Okey, parallel. Okey, so sekali lagi, bila M1 sama dengan M2, maka garis lurus tu adalah selari. Okey, begitu juga sebaliknya. Kalau disebut garis lurus adalah selari, dua garis lurus adalah selari, so kita tahu maksudnya kecerunan garisan pertama sama dengan kecerunan garisan kedua dia, two-way communication. Okey, kalau M1 sama dengan M2, kita kira dapat M1 sama dengan M2. So, dia garis lurus dua-dua ni adalah selari. Okey, so kita boleh tulis macam ni lah. Okey, garis lurus 4X tambah 6Y sama dengan 5. Selari dengan garis lurus, apa soalan lagi? 2X sama dengan 6 tolak 3Y. Pasangan tadi lah. Okey, dua-dua ni selari. Kenapa selari? Sebab M1 sama dengan M2. Okey, so ingat, kalau dia sama kecerunan dia ada selari. Kalau dia selari, disebut dia selari, maka dia kecerunan dua-dua tu sama. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok tentang garis lurus yang serenjang pula. Subtopik kita adalah garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Okey, Cikgu Padam dulu tentang garis lurus selari ni. Kita nak tengok garis lurus serenjang tu macam mana pula. Okey, kita tengok pasangan garis lurus yang kedua yang cikgu bagi dalam soalan itu. Okey, garis lurus yang pertama ialah 2X tambah Y sama dengan 1. Dan yang kedua kat sini naik, negatif X tambah 2Y sama dengan 6. Okey, jom cari M sama-sama. Kamu nak carikan M dia. Okey, so Y sama dengan negatif 2X plus 1. Okey, so M kat sini ialah negatif 2. M untuk garisan yang pertama. Okey, M1 Okey, M yang kedua, 2Y maintain kat sini, X bawa ke sana, so positif X tambah 6, maka Y sama dengan 1/2 X tambah 6 bahagi 2 dapat 3. Kamu dah buat semua ni kan? Okey, so M yang kedua ialah 1/2. Okey, M pertama negatif 2, M yang kedua 1/2. Adakah garisan ni selari? Okey, sama tak M dia? Okey, so bila kita tengok M tak sama, maka garisan ni tak selari. Okey, garisan ni tak selari. Okey, maksudnya garisan 2X tambah Y sama dengan 1 dan juga garisan ni negatif X tambah 2Y sama dengan 6 tak selari. Okey, tak selari. Okey. Okey, tapi dia apa hubung kait dia? Okey, so cikgu perkenalkan satu lagi terminologi iaitu serenjang. Okey, so ni tak selari sebab M1 tak sama dengan M2, tak selari. Okey, so apa bendanya kalau tak selari dia jadi apa? Okey, so perkataan yang cikgu nak perkenalkan ialah perkataan serenjang. Okey, serenjang ataupun dalam bahasa Inggeris dia perpendicular. Okey, perpendicular. Benda ni. Okey, dia dua garisan ni dia akan bersilang. Okey, dia akan bersilang. Macam selari tadi dia tak bersilang tau. Okey, ni dua garisan dia akan bersilang. Ni satu garis contoh. Okey, one more. Garisan yang kedua dia bersilang. Tapi bukan bersilang macam tu je. Dia bersilang dan dia membuat sudut 90 darjah ataupun sudut tegak.
Okey, contoh katakanlah cikgu kata yang ni garisan pertama Okey, kejunan dia negatif ni cikgu buat kat sini lah. Okey, ni M yang pertama ni negatif 2. M yang kedua ni ialah kita cari tadi 1/2. Okey, so macam mana kita tahu dia serenjang? Okey, serenjang bermaksud M1 darab dengan M2 dia mesti dapat negatif 1. Okey, jom kita test. M1 kita negatif 2, masukkan darab dengan M2 1/2. Zap negatif darab negatif 1 darab dengan 1 dapat negatif 1. Okey, jika M1 dengan M2 ni kita darabkan, hasil darab dia dapat negatif 1, maka kedua garisan ni berserenjang. Okey, berserenjang. Okey, dua garisan ni adalah berserenjang sekiranya M1 darab M2 sama dengan negatif 1. So, kena carilah. M1 kena cari, M2 kena cari. Okey, bila dia dapat berserenjang, bila dia dapat hasil darab dia dapat negatif 1, maka dua garisan ni adalah berserenjang. Okey, so tu konsep berserenjang. Okey, M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Yang tadi sebelum tu yang selari M1 sama dengan M2. Okey, yang tu senang. Ni M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Okey, tips dia kita nak tahu dia macam mana. Cuba tengok yang ni. Okey, ni negatif, ni positif. Ni 2/1 lah. Ni 1/2. Okey, so kita tahu dia akan dapat hasil darab dia negatif 1. Contoh lain, kalau M1 dia cikgu bagi 3/4 ni positif, maka M2 dia kalau dia berserenjang, so M2 dia akan jadi ni positif, ni negatif. Ni 3/4 ni akan jadi 4/3. Okey, kita darab dua-dua ni. Okey, bila kita darab dua-dua ni, dia akan menghasilkan negatif 1. Okey, 3/4 darab dengan negatif 4/3. Zap. So, negatif 1 darab negatif 1 darab dengan negatif 1 dapat negatif 1. Maka dua garisan ni berserenjang. So, kita nak kenal pasti macam mana? Okay, M1 kalau ni positif, M2 akan negatif. Ni 3/4 ni akan jadi 4/3. Okey, terbalik signage dia. Sign dia terbalik. Okey, dan juga dia punya penyebut dan pengangka akan terbalik juga. Okey, so dia akan berserenjang. Okey, itu tentang garis serenjang. Kita akan tengok beberapa contoh soalan daripada buku teks. Okey, cikgu sekarang dekat muka surat 186 buku teks. Okey, contoh 5 ada dua soalan kat sana. Yang soalan pertama, tunjukkan sama ada garis lurus 6x tambah 9y sama dengan 7 dan x/3 tambah y/2 sama dengan 1 ada selari atau tidak. Okey, so cikgu rasa cikgu tak payah tunjuklah soalan ni sebab kita tahu nak tentukan selari, nak tentukan serenjang ke, kita kena cari M. So kamu cari M untuk garisan pertama dan M untuk garisan kedua dan kita cek sama ada kalau M1 dan M2 sama, kita akan konkludkan dia ataupun kita simpulkan dia sebagai selari. Kalau tak sama, kita tengok juga kalau M1 dan M2 dia sama dengan negatif 1, maksudnya dia serenjang. Okey, ataupun kalau dia tak dua-dua pun cikgu. Okey, so kita sebut dia tidak selari ataupun tidak serenjang lah. Okey, kita cuba dulu nanti. Kamu cubalah untuk soalan itu yang pertama. Okey, kita tengok soalan B. Okey, soalan B, garis lurus Y sama dengan muka surat 186 textbook ni. Okey. Contoh 5B. Okey, contoh 5B. Okey, garis lurus Y sama dengan 4 tolak K/3X dengan K adalah pemalar, satu nombor. Okey, adalah selari dengan garis lurus. Okey, dia bagi tahu selari. Dia bagi tahu selari dengan 2x tambah 3y sama dengan 9. Cari nilai K. Okey, kata kunci kat sini selari. Okey, selari.
Okey, so ada highlighter, highlightkan. Okey, ni selari. Dia tulis selari lah. Cikgu buat dalam bentuk simbol. Okey, maksudnya kat sini kalau selari, okey, maksudnya kita dah tahu tadi M1 mesti sama dengan M2. Tak payah check. Dia memang kena sama sebab dia bagi tahu dah selari. Kita tak payah nak check. Oh, M ni berapa, M ni berapa, tengok dia sama ke tak. Tapi yang ni memang dah confirm dia selari sebab dia bagi tahu selari. Jadi dia punya M wajib sama untuk kes ni. Okey, jom cari M. M dia sembunyi kat mana? Okey, yang ni kita rewrite, susun balik. M yang pertama cikgu susun balik ni. Ni macam susun tapi macam ni lebih senang nak cari M dia. Okey. Macam ni cikgu buat. Okey, Y sama dengan MX tambah C. So, M yang pertama clear kat sini dengan negatif sekali. Negatif K per 3. Okey. Ni kita punya kata kunci dan, kata kunci dia selari. Ni kita punya maklumat dia lah. Okey, maklumat yang tersirat dalam perkataan selari. Okey, so sekarang kita cari M yang kedua. Sembunyi juga ni, dia tak bagi tahu clearly. Okey, so caranya kita kena ubah dalam bentuk keculunan. So 3Y sama dengan negatif 2X tambah 9. Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah dengan 9 bahagi 3, 3. Okey, maka M yang kedua sama dengan negatif 2 per 3. Okey, so soalannya, ingat balik dia nak nilai K. Okey, dia nak nilai K. So, M1 wajib sama dengan M2 sebab dia selari tadi. So, M1 sama dengan M2. M1 negatif K per 3. M2 negatif 2 per 3. Syok ni kat sini ni. Zap, zap. Zap, zap. Maka K sama dengan 2. K sama dengan 2 dalam kes ni. Okey? Seterusnya contoh 6, muka surat 187. Okey, contoh 6, 187 berkaitan dengan serenjang pula, garis serenjang. Okey, contoh 6, soalan A. Tentukan sama ada garis lurus Y tolak 3X sama dengan 5 dan 3Y tambah X tolak 12 sama dengan 0 berserenjang atau tidak. So, macam tadi juga, kita kena nak pastikan serenjang atau tidak, kena cari nilai M. Kalau nilai M1 dan M2 hasil darabnya mendapat negatif 1, so dia serenjang lah. Okey, so soalan A cikgu tak tunjukkan lah. Okey, cikgu nak tunjuk soalan B. Soalan A senang je. Okey, soalan B. Bucu-bucu bagi sebuah segitiga ABC ialah A kosong negatif 5, B 2 1 dan C negatif 7 K dengan keadaan K pemalar. Cari nilai K jika sudut ABC sama dengan 90 darjah. Okey, dia kata ABC ni segitiga. Okey. Dan contoh 6B. Okey, sudut ABC adalah 90 darjah. So dekat 90 darjah ni dekat bahagian B ni. Okey, 90 darjah. Okey, so sudut ABC 90 darjah. Okey, so kita lakar je lah dulu Kat sini 90 darjah. Okey, ingat lagi 90 darjah tu maksudnya dua garisan ni berapa? Berserenjang. Okey, ataupun perpendicular. Okey, so kat sini B sebab ABC kita tak adalah A kat situ, C kat sini lah, B dekat sini. Okey, so sekarang ni macam mana kita nak buat ni? Okey, berserenjang. Okey, 90 darjah. Ingat 90 darjah, ingat berserenjang. So ingat berserenjang, ingat apa? M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Negatif 1. Okey, so macam mana nak cari M1 dan M2? Okey, sekarang ni dia tak bagi pun equation, dia bagi titik sahaja. Okey, titik ni ialah, titik A ialah kosong negatif 5, titik B ialah 2 1 dan titik C ialah negatif 7
K. Okey. So macam mana nak cari kecerunan ni? Okey, sebab dia tak bagi equation macam soalan yang sebelum ni. Okey, tapi kita semua dah pandai kalau ada dua pasang titik, kita tentukan kecerunan dengan rumus. Okey, kita cari AB dulu. Ni M M ialah kecerunan AB dulu. Kecerunan AB. Okey. Ialah M1 lah, ni garisan yang pertama. AB tu ialah garisan yang pertama, ni garisan yang kedua. So, dua garisan ni kalau kita darab, dia akan dapat negatif 1. Okey, AB, garisan yang pertama dulu. Okey, Y2, 1 tolak dengan Y1. Ni pasangan 1 ni X1, Y1, X2, Y2. Okey, negatif 5. Hati-hati dengan rumus ni. Okey, Y dulu baru X Okey, so Y dah habis, X pula 2 tolak 0. So cikgu akan dapat kecerunan yang pertama, 6 bahagi 2 dapat 3. Okey, ni kecerunan yang ni ialah 3. Okey, kecerunan 3 M yang pertama ni 3. Balik, M yang pertama adalah 3. M yang kedua pula, jom cari M yang kedua, mewakili M untuk BC. Okey, sama juga. Okey, Y2 tolak Y1, K tolak 1 per dengan X2 tolak X1, negatif 7 tolak 2. So, tak boleh selesaikan. Okey, so tak apa, kita ringkaskan sikit lah. Cikgu buat kat sini. K tolak 1 per dengan negatif 9. Okey, macam mana nak cari nilai K ni? Okey, kita tahu dua garisan ni dia berserenjang, maka M1 darab dengan M2 wajib negatif 1. Okey, M1 apabila didarabkan dengan M yang kedua, dia mesti dapat negatif 1 sebab dia dah bagi tahu siap-siap berserenjang. Okey, dia tak bagi tahu berserenjang tapi dia bagi tahu 90 darjah. Tapi 90 darjah tu membawa maklumat serenjang. Okey, so sekarang ni kita kena ambil M1 dan M2 ni, kita kena darabkan dan kena samakan dengan negatif 1. Okey, M1 3 darab dengan M2 darabkan dengan K tolak 1 per dengan negatif 9 samakan dengan negatif 1. Kena samakan dengan negatif 1. Okey, so kita nak ringkaskan kat sini pun boleh. Okey, kita ringkaskan kat sini lah. 3, yang ni akan dapat negatif 3. Okey, lepas tu negatif 3 ni cikgu bawa dia ke sini. So, K tolak 1 sama dengan 3. Negatif dan negatif positif. Maka, K sama dengan 4. Rupa-rupanya C adalah negatif 7, 4. Okey, ni cerita berserenjang. 90 darjah mewakili berserenjang. Berserenjang diwakili oleh M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Cari M1 guna rumus Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Dan juga untuk BC pun sama juga. Okey, carikan dan hasil darab kedua-duanya membawa nilai negatif 1 dan solve for K lah. Okey, untuk contoh 6 muka surat 187.